Subhanallah, tajuk kita iaitu keadaan umat ataupun keadaan manusia sebelum kiamat. Angkat sepada buku ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang kita buka, kita baca hadis yang kedua. Boleh buka muka surat 12. Muka surat 12. Saya baca, tuan-puan ikut sama. Boleh ke? Sama-sama ambil barakah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya tak akan baca daripada awal sebab dia riwayat dia ambil panjang. Cuba tengok, jumpa tak perkataan An Zainab? Baris yang ketiga, An Zainab. Kita akan mula baca daripada situ. Saya baca, semua ikut balik, semua ikut sama. Oh, yang belakang tu berdiri sebab dah habis tikar. Patutlah berdiri. Masya Allah. Macam mana Ustaz Nasir? Tak ada jual tikar ni kan? Dalam Maidin ada jual tikar kan? Siapa yang bermurah hati, dia masuk Maidin sekejap, lepas tu dia pun hampa, ramai pula boleh duduk. Masya Allah, besar pahala. Tak apa, kalau dapat berdiri boleh turun lemak tu, boleh kuruskan badan. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat, saya baca, semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan suara ya. Yang belakang-belakang, itu antara cara kita beradab dengan Rasulullah, iaitu beradab ketika hadis Nabi dibacakan, dan kita sama-sama membacakannya insya-Allah. Sekali lagi ya, orang Perak semangat. Bismillahirrahmanirrahim. An Zainab binti Jahshin radhiyallahu anhun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi wa halaqa bi isba'ihi al-ibhami wallati taliha qalat Zainab bintu Jahshin faqultu ya Rasulullah anhiliku anahliku wa fina salihun qala na'am idza kasural khabas. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, iaitu salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan cemas, lalu bersabda. Dalam keadaan cemas, dalam keadaan nampak takut. Lalu Nabi pun berkata, la ilaha illallah, tiada sembahan, tiada Tuhan melainkan Allah. Celakalah bagi bangsa Arab daripada kejahatan malapetaka yang sudah hampir menerima mereka. Pada hari ini telah terbuka daripada dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dan baginda menemukan hujung jari dan hujung jari yang sebelahnya, ni jari telunjuk, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Cuba buat jari kita, hujung jari telunjuk dengan ibu jari. Nabi buat gaya seperti ini. Nabi kata telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Maksudnya
sudah hampir sangat dekat dengan kiamat. Lubang Yajuj Majuj ketika Nabi menyampaikan hadis ini sudah sebesar ini. Lalu Zainab binti Jahsy bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan dalam kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh?" Lalu Nabi SAW bersabda, "Ya, benar. Seandainya kejahatan sudah terlalu banyak, seandainya kejahatan sudah terlalu banyak, maka ketika itu orang yang soleh yang berada di kalangan manusia juga akan ditimpa keburukan, akan ditimpa musibah, akan ditimpa malapetaka." Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang apa yang Nabi sebutkan ini sudah berlaku atau tidak? Sudah berlaku. Apa yang kita lihat pada hari ini membenarkan seluruh hadis yang terkumpul di dalam ini, sebanyak 40 hadis keadaan umat akhir zaman. Semuanya telah membenarkan apa yang kita lihat hari ini, keburukan, maksiat, program-program yang merosakkan ummah, kejahatan-kejahatan, riba berleluasa, orang yang tidak membayar zakat, tidak rasa apa-apa. Dia solat, dia puasa, tetapi dia tidak membayar zakat. Kadang jika pada zaman para sahabat, mereka itu diperangi dan dibunuh. Hari ini ramai di kalangan kita wanita-wanita memakai emas tapi tidak mengeluarkan zakat emas. Dia pakai penuh sampai dekat siku sebab dia nak elak daripada bayar zakat. Sebab dia kata kalau simpan baru bayar, pakai tak kena bayar. Sebenarnya ia tetap wajib bayar zakat sekiranya dah melebihi daripada kadar uruf kebiasaan. Dia pakai cincin sampai penuh jari, dia nak elak daripada keluar zakat. Dia pakai rantai sampai labuhlah sampai ke bawah, sampai beruntai-untai. Sebab apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi menggambarkan setiap emas yang tidak dikeluarkan zakat, yang patut wajib keluarkan zakat, dia akan bertukar menjadi ular yang berbisa di akhirat kelak, akan membelit mereka yang tidak mengeluarkan zakat emas ini. Belum cerita zakat-zakat yang lain lagi. Hari ini umat Islam ramai tidak bayar zakat. Ini adalah satu kemungkaran yang sangat besar, sebab ia adalah rukun Islam yang keempat. Maka ia tidak sempurna menjadi Islam. Dia nampak seperti Muslim, dia solat, dia tutup aurat, tetapi dia puasa, dia pergi umrah berkali-kali, tetapi Muslimnya tidak sempurna. Jika rukun Islam tidak sempurna, mana mungkin dia nak jadi mukmin, iaitu orang yang beriman? Sebab perlu Muslim dulu, kemudian mukmin, kemudian muttaqin, kemudian muhsinin, muqarrabin, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita jangan fikir kemungkaran ini berleluasa benda yang kita nampak. Kita tak sedar kita juga pelaku kemungkaran. Hari ini ramai mana yang beli motor gunakan pembelian cara riba. Sebab nak beli motor, bila nak beli motor, pergi bank tak nak uruskan. Kalau sekadar pembelian 6,000, motor harga 5,000, 7,000, bank tak uruskan. Akhirnya adalah satu pembelian kaedah kredit mudah, saya tak sebutlah nama apa, yang boleh lulus 1 hari, 2 hari, 3 hari. Terus saja setuju tanpa fikir panjang. Kita cakap apa? Nak guna untuk anak, nak guna hantar anak sekolah, nak guna pergi cari rezeki. Akhirnya sign je, tak fikir apa. Sedangkan golongan yang terlibat dengan riba diperangi oleh Allah. Allah mengisyakan perang orang yang terlibat dengan riba. Hari ini ramai orang masuk pelaburan itu, pelaburan ni, jual beli emas yang tidak jelas, pelbagai bentuk yang memang terbukti dapat duit segera dan duit berganda. Maka tak fikir dah, tak kaji dah, asal ada seorang dua kata patuh syariah, terus ambil. Na'udzubillahi min zalik. Rupanya dia hidup diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara kemungkaran yang berleluasa pada hari ini, yang tak nampak kemungkaran tersebut sebab ia tersembunyi. Jadi subhanallah, hadis yang pertama yang kita belajar pada pagi yang barakah ini bukan untuk orang lain. Jangan bila kata apabila kemungkaran dalam Nabi sebut seandainya kejahatan sudah terlalu banyak, lalu kita nampak orang lain, tak nampak diri sendiri.
Sekarang kita tak perlu tengok kejahatan di luar. Cuba tengok di dalam rumah kita, betapa banyak kejahatan di dalam rumah kita. Kita tengok filem, kita tengok Netflix, kita buka cerita-cerita yang mendedahkan aurat, yang ada hubungan zina, hubungan terlarang yang kita tengok depan mata. Bila part-part yang sensor tu, kita tutup je mata anak tu, tak kasih dia tengok. Kita tutup je, jangan tengok, tak elok, budak-budak tak boleh tengok. Dah habis adegan tu, yang teruk-teruk tu, baru kita suruh dia sambung tengok. Akhirnya anak kita ulang baliklah apa yang kita buat. Daripada dia dihalang tengok yang sikit-sikit tu, dia mula pandai cari sendiri untuk lihat sepenuhnya. Hari ini dalam sebuah rumah tangga, baca Quran sikit je. Satu muka surat tutup, dua muka surat dah rasa banyak. Selebihnya suami isteri lebih banyak menghabiskan masa dengan telefon, dengan buang masa secara sia-sia. Tuan-puan muslimin muslimat, ada hadis Nabi yang kita akan bacakan nanti sampai masanya, tapi saya baca terus. Nabi SAW bersabda, apabila tiba dengan kiamat, apabila dekat dengan kiamat, Nabi kata, masa berlalu dengan sangat cepat. Setahun ibarat seperti satu bulan, satu bulan seperti satu hari, satu hari seperti satu bulan, seperti satu minggu. Satu minggu akan berlalu kecepatannya seperti satu hari, dan satu hari cepatnya umpama seperti satu jam, dan satu jam akan bertukar seperti satu kilas api yang menyambar. Hadis yang sahih. Nabi menjelaskan dan ulama bincang apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Maka ada dua pendapat yang paling utama, yang paling besar. Pendapat yang pertama mengatakan memang bila dekat dengan kiamat, masa itu semakin cepat dari sudut zahir ataupun zat masa itu sendiri. Perasan atau tidak, 2023 berlalu dengan cepat, tahu-tahu kita 2024. Lepas tu kita rasa baru masuk tahun 2024, nak habis dah bulan Januari. Kita rasa baru je lagi raya, tiba-tiba kita nak Ramadan lagi dah. Tahu-tahu kita mati. Sedar tak sedar, mati. Sedar tak sedar, sudah berakhir dah hidup kita di dunia ini. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang lebih dekat dengan apa yang Nabi cuba sampaikan. Apa yang berlaku? Umat akhir zaman, masa mereka sudah tidak berkat lagi. Ini antara kemungkaran yang kita kena akui berlaku dalam rumah kita, bukan di luar rumah. Masa umat akhir zaman sudah tidak berkat lagi. Satu hari berlalu tidak menyempatkannya untuk membaca Al-Quran sebanyaknya. Padahal 24 jam mustahil tak boleh baca satu juzuk. Tetapi kerana masa tidak berkat, nak baca satu muka surat, dua muka surat tu dianggap banyak. Mereka solat dengan terburu-buru dan laju. Mereka melakukan ibadah dengan laju-laju dan cepat-cepat. Mereka tidak boleh berlama-lama dalam ibadah. Bila zikir lama, rasa penat, rasa ngantuk, rasa jemu, target istighfar 1000, rupanya 10 kali dah menguap dah. Lepas tu, Astaghfirullahalazim, ya Allah, Engkau maha mengetahui kelemahan hamba-hambamu, ya Allah. Kroh tidur. Tapi bila tengok movie 2 jam tak ngantuk. Habis movie tu sambung movie lain pula. Lepas drama ke drama. Hari ini ramai orang tua warga emas buang masa begitu saja. Lepas satu cerita, tak ada cerita yang lain. Ulang benda yang sama lah. Kan perampas, kan penyondol, kan suami kahwin dua, kan itu kan ini, cerita lebih kurang sama lah. Yang banyak merosakkan masa yang akan disoal oleh Allah kelak. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, seterusnya kita akan baca hadis yang seterusnya. Buka muka surat 57. Allahu Akbar. Boleh teruskan ni? Suara saya perlahan sangat ke? Terlebih kuat kan? Terlebih semangat ni, Masya Allah. Sebab dah lama tak ceramah ruang terbuka begini. Saya rasa tahun lepas mungkin ada sekali, 2 kali. Nak katanya jarang. Dan ini adalah satu idea yang sangat bagus. Sebab biasa ceramah kuliah di masjid, di surau, di madrasah tertutup. Bila buat terbuka macam ni, dia menunjukkan syiar Islam. Jadi orang bukan Islam pun nampak, tengok, dia orang berkumpul buat apa tu. Hari tu,
saya balik daripada ceramah, saya tak ingat mana, saya naik flight. Lepas tu saya duduk di sebelah orang bukan Islam, non-Muslim, Chinese. Orang Melayu kita lah. Orang Melayu pula. Orang Malaysia, Chinese. Lepas tu, dia nampak macam, saya ni macam artis-artis kan. Sebab, macam ramai je yang tegur, pramugari pun tegur, orang pun, macam-macam tu kan. Dia pun tertanya-tanya lah macam saya ni siapa kan. Lepas tu, bila borak-borak, dia pun cakap Melayu fasih lah, orang Malaysia, orang Cina. Bila borak-borak dia tanya, awak buat apa? Awak siapa? Macam tu lah. Saya pun cakap lah, saya ini penceramah. Awak ceramah apa? Saya kata, saya kalau ceramah pasal keluarga, pasal agama, pasal akhirat, pasal alam-alam yang selepas mati. Saya cakap-cakap macam tu lah. Dia kata, banyak ya awak nak cakap. Memang banyak lah, apa yang awak nak cakap itu banyak. Banyak, tak pernah habis saya cakap. Lepas tu saya tanya balik, dalam agama awak, di Kristian ataupun di Buddha, saya tak ingat, ada tak ceramah-ceramah? Tak ada mah. Tak ada ceramah-ceramah macam awak orang Melayu. Saya tengok ceramah. Kadang-kadang saya tengok dekat masjid tu selalu ada ceramah kan. Saya fikir diorang cakap pasal apa, tak berhenti-berhenti, tak habis-habis. Selang beberapa hari ada ceramah dan saya tengok orang selalu ramai. Saya kata takkan tak ada ceramah dalam agama awak? Adalah dia sebut gereja. Adalah di gereja tapi mereka ulang benda yang sama lah. Lepas tu adalah kalau ceramah pun pasal bisnes lah, pasal berniaga macam tu lah. Dia kata banyak topik ya, awak mau ceramah? Banyak. Al-Quran itu, hadis ni, Masya Allah. Jadi, bila kita buat ceramah terbuka begini, dia menampakkan syiar Islam. Orang bukan Islam boleh nampak. Boleh jadi mereka juga dengar daripada jauh. Tahniah ya kepada orang Perak. Terbaik, Masya Allah. Okey, kita nak baca hadis yang ke-9. Muka surat 57. Sama-sama baca. Semangat, duduk tegak. Masya Allah. Keluarkan suara emas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Abbad wa ibnu Abi Umar jami'an. Belakang tak dengar suara orang depan je ni. Yang belakang pun semangat sama ya. Masya Allah. Sebab kalau saya tak buat macam ni, boleh jadi di antara kita tak pernah baca hadis Nabi. Dia cuma dengar je orang baca, dengar je ustaz-ustazah baca. Al-Quran dia baca, tapi hadis Nabi tak pernah dibaca dengan lidah dia. Sedangkan hadis Nabi kalau kita baca dapat pahala. Besar pahalanya kita lafaz dengan lidah hadis Nabi. Sebab apa? Ia adalah kalamun Nabi, kata-kata Nabi. Kalamu Rasulullah. Dan ia juga adalah wahyu daripada Allah. Membacanya adalah ibadah dan diberi pahala. Okey, sambung. An Marwan Al-Fazari Qala ibnu Abbad Haddathana Marwan An Yazid Yani Ibn Kaisan An Abi Hazim An Abi Hurairah Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bada al-Islamu Ghariban Wa sayaudu Kama bada'a Ghariban Fatuba Lil ghuraba. Rawahu Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam bermula ataupun Islam tersebar
dalam keadaan asing ataupun dagang, maksudnya terasing, dan ia akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapakah orang yang asing yang disebut oleh Nabi? Nabi menyebutkan bahawa Islam bermula asing. Ketika itu tidak ada seorang pun yang mengucap syahadah kecuali Nabi SAW. Lalu manusia pertama yang mengucap syahadah, yang menerima ajaran Nabi, ajakan dan seruan Nabi adalah seorang wanita, iaitu isteri Nabi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kemudian orang yang kedua yang menerima Islam siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah dia lelaki yang pertama di dalam Islam, yang apabila Nabi menyampaikan bahawa aku telah diberikan wahyu oleh Tuhan, dilantik menjadi Rasul dan Nabi, dan telah disampaikan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan isteri Nabi tanpa berfikir, tanpa ragu-ragu sedikit pun mengakui perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan muslimin muslimat, selama 2 tahun Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi. Daripada rumah ke rumah, Nabi ketuk pintu rumah, cakap perlahan, cakap elok-elok, menyampaikan ajaran. Dan bagi yang menolak, bagi yang enggan, Nabi pesan, kalau kamu tidak menerima tak apa, tetapi jangan kamu bagi tahu orang lain. Jangan kamu bocorkan rahsia. Jangan kamu hebah-hebahkan bahawasanya aku sedang menyampaikan ajaranku ini. Kamu tak terima tak apa. Lebih kurang dalam 2 tahun sebelum Allah perintahkan Nabi kita menaiki bukit, lalu menyampaikan dakwah secara terbuka. Allahu Akbar. Begitulah cara Nabi berhimpun di satu rumah secara rahsia, berkumpul untuk menyampaikan wahyu demi wahyu secara rahsia. Sehinggalah Islam tersebar seluruh dunia sampai pernah menguasai selepas peperangan Badar dan seterusnya 2/3 dunia. Maksudnya lebih separuh dunia ni dikuasai oleh Islam. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar, lebih kurang 8 tahun, 9 tahun, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar telah melakukan perluasan kuasa, telah menghantar umat Islam, para alim ulama hampir di seluruh dunia. Sayyidina Umar membuat perubahan kepada sistem pemerintah yang sangat dahsyat, yang sangat laju, membina kementerian itu, kementerian ini. Dari sudut politik, Sayyidina Umar sangat luar biasa, sehingga Islam menguasai 2/3 dunia. Kalau kita tengok hari ini yang menguasai dunia siapa? Barat. Kerana mereka menguasai ekonomi dunia. Ketika itu yang menguasai ekonomi dunia adalah Islam, menguasai politik dunia adalah Islam, dari segi diplomatiknya Islam, dari sudut sosialnya ada di Islam, dan seluruh termasuk Rom dan Parsi juga kuasa besar tunduk kepada sistem khalifah Islam. Hebat sekali. Daripada bermula kosong, seorang, 2 orang, sehingga menguasai seluruh 2/3 dunia, lebih daripada separuh. Dan sekarang Islam sedang turun. Dan kita dalam keadaan bangkit semula. Dan sebelum berlakunya kiamat, Islam akan kembali menguasai 2/3 dunia. Selepas itu akan berlakunya kiamat. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa akan dibebaskan. Pasti akan dibebaskan sebelum berlakunya kiamat. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kalau kita tengok sejarah tuan-puan sekalian, ditawan oleh musuh Islam, dibebaskan. Kemudian dikuasai balik oleh musuh Islam, kemudian dibebaskan. Sudah berulang banyak kali, zaman berzaman, khalifah demi khalifah. Inilah satu kota yang menjadi perebutan antara Israel, Bani Israel dan juga umat Islam. Berlaku banyak pertumpahan darah untuk merebut kota suci, kerana mereka juga meyakini dan mempercayai. Dan disitulah tempat berlindung mereka yang terakhir, dan menyambut keluarnya Dajjal. Dan mereka tahu akhirnya Dajjal akan dibunuh. Akan dibunuh di kota Baitul Maqdis. Di situ juga Dajjal akan dibunuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, Islam hari ini kembali dagang asing. Orang yang beramal dengan Islam
Bukan nak cakap mengaku macam kita, tetapi orang yang nak beramal dengan Islam, nak hidup cara Islam, nak berpakai-pakai Islam, bercakap dengan akhlak Islam, dah semakin sedikit, dah semakin kurang. Bahkan Nabi sebut umat Islam yang nak beramal dengan sebenar-benar ajaran di akhir zaman, umpama menggenggam bara api. Umpama menggenggam bara api. Orang nampak dia sakit dan dia juga sakit. Bila dia selalu pergi kuliah, kemudian dia mungkin ni kaki kuliah ni orang ni tak ni kadang dipeli-peli. Ada orang nak hijrah dipeli-peli. Ada orang kaki masjid juga dipeli-peli. Kadang nak buat kebaikan dikata riak, suka menunjuk-nunjuk. Kadang bila dia ajak pergi kepada kebaikan, dikatakan suka nak cakap, nak tunjuk dia baik, ataupun nak belagak baik, ataupun nak bagi tahu orang lain tak baik, dia je baik, macam-macam. Sebagai tuduhan dilakukan kepada orang yang nak menyebarkan kebaikan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang yang merosakkan orang-orang nak berhijrah dan orang yang nak jadi baik. Masya-Allah. Seterusnya, muslimin muslimat. Kita akan baca lebih kurang 10 hadis ni. Baru 2 ni, boleh ke? Okey, angkat tangan kanan. Letak atas bahu orang sebelah. Orang sebelah kanan. Okey, urut sikit. Dia dah lengoh tu. Okey, kaki boleh berlunjur kejap kat depan dah lengoh dah duduk tu. Kaki nak berlunjur boleh, urut sikit. Okey, urut bahu tu sambil pesan janganlah tidur. Kesian ustazah tu, bersungguh ceramah. Okey, urut lagi. Urut orang kanan dulu, jangan lagi orang kiri. Urut orang kanan. Kalau sebelah dia, suami dia bolehlah dia urut. Kalau suami orang lain jangan ya. Tak baliklah orang tu dapat orang urut. Okey, urut lagi. Sebelah kanan, tepuk. Sekarang tepuk. Tepuk kuat-kuat sampai sedawa. Okey, tepuk. Muslimin muslimat, tepuk lagi, tepuk sambil zikir. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya Allah yang maha menyembuhkan. Keluarkanlah segala penyakit zahir dan batin saudaraku ini. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan kiri. Okey, urut pula orang sebelah tu. Sian dia urut kita tadi. Okey, urut dulu bahu. Urut dulu, jangan tepuk lagi. Urut betul-betul, jangan main-main. Ada yang buat-buat urut. Urut bahu kuat-kuat. Okey, cekik sikit leher dia. Ngantuk sangat. Okey, urut lengan. Okey, sekarang turun ke pinggang sikit. Dia jangan kira ya berapa lapis. Ada 3 lapis lah. Jangan. Dia dah tarik nafas dah tu. Okey, sekarang tepuk. Ya salam. Tepuk kuat-kuat. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya Allah yang maha menyembuhkan. Keluarkanlah segala penyakit zahir dan batin sahabatku ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, boleh tegang mata balik ya. Okey, Alhamdulillah. Sekarang kita nak baca hadis yang ke-12. Buka muka surat 78. Muka surat 78. Okey, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Zuhair bin Harb. Haddatsana Jarir an Suhaim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun
mumilatun, mailatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah ya la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka yang aku belum pernah lihat mereka. Pertama, golongan penguasa, iaitu pemimpin yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. Maksudnya golongan pemimpin yang zalim, yang menzalimi rakyat. Golongan yang kedua, iaitu perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, berlenggang-lenggok waktu berjalan, menghayun-hayunkan bahu. Kepala mereka ada sanggul di atas kepala mereka, bagaikan bonggol goh unta yang sengit. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya. Sesungguhnya bau wangian syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh daripadanya. Tuan-puan muslimin muslimat, dalam hadis ini Nabi menjelaskan ada kumpulan yang bukan sekadar masuk neraka, tetapi diharamkan baginya syurga. Bukan hanya diharamkan syurga, bukan hanya tidak boleh masuk syurga, untuk mencium bau syurga pun Allah tidak membenarkan ataupun tidak mengizinkan. Nak cium bau syurga pun tak boleh. Dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan bahawa syurga ini wanginya boleh tercium sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Saya kan nak menyelit, saya terharu sangat nampak. Saya nampak ada bapa yang dukung anak kecil dalam keadaan berdiri. Boleh jadi itulah cara anaknya boleh tenang. Saya nampak ada ramai juga yang berdiri di belakang. Bagi saya daripada awal, duduk pun lengoh, berdiri saya rasa lagi lengoh. Ada yang macam-macam lah orang tua yang sakit. Ada yang mungkin datang kursi roda. Ini suasana yang sangat indah sekali. Moga Allah berikan segala susah payah dan peluh dah mula menitik ni kan. Setiap peluh yang menitik itu menjadi saksi di akhirat kelak. Dan asbab itu Allah pilih kita semua masuk ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita sambung kepada hadis ni. Tuan-puan muslimin muslimat, Nabi menyebutkan golongan yang tak akan cium bau syurga dan tidak akan masuk syurga dan akan dimasukkan ke dalam neraka, iaitu golongan yang kedua yang kita nak fokus, iaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nabi sebut perkataan tu direct. Maksudnya dia berpakaian tetapi bentuk badannya nampak. Boleh jadi sebab ketat, boleh jadi sebab sendat, boleh jadi sebab singkat, boleh jadi sebab nipis sampai ternampak. Di sebalik baju tu nampak peha, nampak betis, nampak bentuk badan yang sepatutnya disembunyikan. Ini yang berlaku dan kita boleh lihat di mana-mana saja. Betul atau tidak? Bila buka TV tengok iklan, tengoklah iklan macam mana. Makin teruk iklan. Kadang program dah elok dah, tiba-tiba keluar iklan. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, kalau jual tuala wanita ni, masa saya kecil-kecil saya ingat, kalau dekat kedai, diorang jual tempat tersorok. Lepas tu bila beli, siap bungkus dengan surat khabar lagi. Betul atau tidak? Siap bungkus, ambil pun sorok-sorok, memang tak letak kat kaunter. Yang jual tu kat kaunter tu siap ambil laju-laju, bungkus dalam kertas surat khabar. Betapa zaman tersebut, zaman saya kecil, zaman ibu-ibu lagi lah, sifat malu sangat tinggi. Tapi cuba tengok iklan tuala wanita sekarang. Iklan tu terbuka macam tu lah.
Bukan nak kata salah iklan. Kadang-kadang model-model iklan pun dedah aurat sangat dahsyat. Melintas-melintas. Wanita yang berpakaian tepi telanjang. Kalau pergi shopping kompleks, kita pergi kat tempat rekreasi, kita pergilah kat mana-mana, ada ramai sangat. Bukan hanya anak dara, mak dara, nenek dara pun sama. Dah pakai seluar ketat legging. Apa hukum pakai legging? Jelaslah haram. Nak berdolak dalik macam mana lagi? Legging tu memang namanya legging yang ketat. Saya tengok iklan dekat Facebook jual legging, terbuka macam tu je. Dan yang jadi model pula artis-artis lama yang dah tua. Dia nak tunjuk legging tu tak berpeluh, tak sekian, bertahan lama, basuh pun tak rosak, tak berpeluh elok, tetapi melekat, nampak terus batang. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Sekarang fashion tudung lilit dekat leher, perasan atau tidak? Itulah fashion tahun lepas dan tengoklah raya tahun ini. Kalau dulu ada artis yang bertudung ni, dia kenalkan mula-mula keluar yang labuh. Lama-lama orang keluarkan tudung yang lilit leher, dia pun keluarkan lilit leher juga. Remaja-remaja yang sepatutnya diajar labuhkan tudung supaya boleh melindungi bahagian yang boleh menaikkan syahwat, tetapi diajar sebaliknya, semakin singkat semakin singkat. Singkat, sendat, padat, ketat dan juga nipis. Na'udzubillah min zalik. Kita bukan judge ini ahli neraka tak. Kita bacakan hadis Nabi yang mana Nabi ceritakan ini antara golongan kalau tak sempat bertaubat, mereka mati dalam keadaan yang sebegini. Na'udzubillah min zalik. Namun kita tidak boleh menghina dan mencela. Saya nak cerita satu kisah. Seorang sahabat Nabi dan ini riwayat yang sahih. Dia adalah seorang lelaki kerjanya penggali kubur. Bila ada orang yang meninggal, bila ada orang yang mati, dialah yang dicari untuk gali kubur. Dia masih muda lagi, kerjanya gali kubur. Tapi dia ada perangai yang buruk. Dia akan gali balik kubur orang yang dia gali. Lepas orang kuburkan, mungkin lepas orang balik, ataupun keesokannya, ataupun malam tu terus, dia akan gali balik untuk ambil kain kapan untuk dijual. Pada suatu hari, dia menggali semula kubur. Kubur itu adalah jenazah seorang wanita yang sangat cantik. Wanita muda yang sangat cantik, yang meninggal muda. Apabila dia mengambil kain kafan, lalu dia pun rasa tergoda. Sebelum saya cerita apa yang dilakukan kepada jenazah ini, lelaki ini datang ke rumah Rasulullah dalam keadaan menangis teresak-esak. Ketika itu Sayyidina Umar ada di rumah Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar jumpa dia dulu. Ada apa hajatmu datang? Lalu dia tidak mampu berkata dan bercakap kecuali menangis teresak-esak. Dan sehingga Sayyidina Umar juga menangis seesak-esak melihat keadaannya menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, siapakah itu?" Rasul pun beritahulah si fulan pemuda ini datang. "Dan kenapa kamu menangis, wahai Umar?" "Aku tidak tahu ya Rasulullah, tetapi lelaki ini menangis begitu teruk, begitu dahsyat." Kemudian Rasulullah pun panggil dan dia di hadapan Rasulullah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang begitu besar ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi. Rasulullah bertanya, "Besar mana dosamu?" "Begitu besar, sangat besar." "Adakah sebesar dan sebanyak lautan?" "Tidak ya Rasulullah, dosaku lebih banyak dan lebih besar, lebih luas daripada lautan." "Adakah dosamu sebesar bumi dan langit, sebanyak bumi dan langit?" "Ya Rasulullah, tidak. Dosaku lebih besar dan lebih dahsyat dan lebih banyak daripada bumi dan langit." Lalu Rasulullah bertanya, "Adakah dosamu lebih besar daripada arasy Allah?" Barulah dia jawab, "Tidak ya Rasulullah. Arasy Allah itu lebih luas dan lebih hebat dan lebih besar." Lalu Rasulullah kata, "Apakah dosa yang kamu lakukan?" Rasulullah cakap, "Apa pun dosa yang kamu lakukan, kalau kamu bertaubat akan diampunkan oleh Allah. Akan diampunkan. Apakah dosa? Apa yang kamu lakukan?" Lalu dia bercerita, "Ya Rasulullah, aku kerja begini-begini gali kubur. Dan satu hari, dan aku ada perangai buruk, aku akan ambil kain kafan untuk dijual sekian-sekian. Aku bukan orang yang amanah sekian-sekian. Lalu pada satu hari,
Aku menggali semula kubur dan kubur itu adalah jenazah wanita yang muda. Lalu aku tergoda dan aku melakukan zina terhadap jenazah tersebut. Melakukan zina dengan jenazah yang sudah suci dan bersih, sudah dimandikan jenazah dalam keadaan dihantar, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah aku melakukan perbuatan yang kotor dan jijik tersebut, aku berlalu beberapa ketika nak meninggalkan kubur wanita tersebut. Lalu wanita itu berkata, Allah izinkan wanita itu berkata, wanita ni dah meninggal dunia, jenazah. Wahai hamba Allah, adakah kamu sanggup meninggalkan aku dalam keadaan berjunub untuk aku berhadapan dengan Allah? Kan bila mandi jenazah, kita kembali dalam keadaan suci bersih untuk kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu, aku hidup dalam keadaan ketakutan dan aku amat rasa berdosa dan bersalah. Bila Nabi dengar, tahu apa yang Nabi cakap? Pergilah kamu. Pergilah kamu. Aku tidak mahu melihat wajah. Nabi menghalaunya. Nabi menghalau. Nabi terkejut. Nabi tidak membayangkan ada orang yang sanggup melakukan perbuatan yang terkutuk tersebut. Nabi tidak mampu dan Nabi sangat marah dan Nabi menghalaunya. Nabi kata, pergilah kamu. Pergilah. Dan lelaki ini dalam keadaan mengharapkan semoga Rasulullah memberikan sesuatu kata-kata supaya dia boleh mengharapkan pengampunan Allah. Maka ketika itu hatinya jatuh, hancur, lagi ketakutan. Sebab Nabi sendiri mengatakan, dosamu terlalu besar. Dosamu sekian-sekian. Kamu pergilah daripada sini. Sebab Nabi terlampau marah. Nabi terlalu terkejut dengan dosa yang dia lakukan. Kemudian tuan-puan sekalian, apa yang berlaku? Terus datang malaikat Jibril alaihi salam. Setelah Rasulullah menghalau lelaki tersebut, malaikat Jibril datang. Lalu malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah. Malaikat Jibril tanya beberapa soalan. Lepas tu akhirnya soalan terakhir malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, siapakah yang berhak mengampuni hamba-hambanya? Lalu Nabi Muhammad menjawab, Allah lah yang berhak mengampuni. Wahai Muhammad, katakanlah kepada lelaki tadi bahawa Allah mengampuninya. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi bukan buat perbuatan yang berdosa. Nabi terlalu duka cita. Nabi terlalu terkejut. Ada yang sanggup buat perbuatan terkutuk dengan orang yang telah mati, wanita yang baik, wanita yang telah dipulangkan kepada Allah dalam keadaan yang suci. Lalu Nabi memanggil dan mengkhabarkan berita tersebut. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita ni ada banyak dosa. Dan Nabi sebut apabila Allah mengampuni hambanya, Allah akan memadam dosa-dosa umpama tidak pernah melakukan. Sebab itu hari ini kalau kita nampak pendosa sampai peringkat mereka berzina, minum arak, main judi, buka aurat, pakai ketat daripada atas sampai bawah, berlenggang-berlenggok, kan, buat aksi-aksi yang separuh lucah ataupun lucah. Apa yang terbaik untuk kita ialah mendoakannya, bukan maki hamun, bukan menghina, dan bukan mengatakan dia terus ahli neraka. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita perlu ada rasa belas kasihan. Kita perlu ada rasa menginginkan kebaikan untuknya. Jadi lepas ni kalau kita masuk Maiden ni, ataupun kita pergilah mana-mana pusat dikasih tempat berjalan, kita nampak anak muda yang pakai ketat dan sebagainya, hati kita apa? Terlintas hati kita ini mendoakan, ya Allah, berilah hidayah kepadaku dan kepadanya, ya Allah. Ya Allah, berilah dia rasa malu. Ini kita nampak rakan sebaya umur 50 pakai legging, kita pun, bang tengok tu dah tua-tua pakai legging, geli tengok. Dah lah baju tu nampak 3 lapis perut. Dah 3 lapis dah perut tu. Malunya, kalau Senin tak apa juga menggelebel. Kadang tu jadi bahan untuk kita menghina dan mentertawakan dan bahan mengumpat. Sebenarnya Allah uji kita. Allah uji apa? Nabi SAW bersabda, Man ra'a minkum munkara, barang siapa melihat kemungkaran,
falyughayyirhu biyadi, maka kena cegah, kena tegur, kena halang dengan kuasa. Tapi orang luar kita tak ada kuasa. Kalau anak kita ada kuasa, kita wajib tegur. Fa illam yastati', kalau kamu tidak mampu, kamu tidak ada kuasa, fa bilisani, maka dengan lidah kamu cakap elok-elok, tegur elok-elok. Fa illam yastati', kalau kamu tidak mampu, fa biqalbi, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hati, iaitu kamu benci perbuatan tapi bukan punci pembuat, dan kamu mendoakan supaya dia diberi hidayah. Subhanallah. Jadi kita tidak boleh, Allah sedang uji kita bila kita melihat kemungkaran. Adakah kita rasa kita lebih baik daripada dia? Adakah kita rasa orang itu lebih hina daripada kita? Kita rasa orang itu teruk dan kita rasa alhamdulillah lah bang, bersyukur tahu awak dapat isteri macam saya. Awak tak adalah nak kena hisap di hadapan Allah kelak. Tiba-tiba rasa baik. Syukur tahu daripada awak kahwin sampai sekarang saya jaga aurat. Awak tak pasal susah payah nak tegur saya pasal aurat. Awak tengok jiran sebelah tu, tak tutup aurat lagi, sial laki dia. Suami kita pun senyap lah, padahal banyak dia sabar dengan kita. Dia nak ceritakan dia diri baik, dia ceritakan buat pembandingan orang lain buruk. Kita tahu bila kita rasa diri kita baik, itulah permulaan kejahatan dalam diri. Dan bila kita rasa kita jahat, kita tak baik, kita kurang, itulah permulaan perubahan yang baik dalam diri kita, insya-Allah. Alhamdulillah, masa kita dah habis, dah pukul 11:06. Sekarang sebagai penutup kita pilih satu lagi hadis yang terakhir. Boleh? Larat lagi tak ni? Ni besar kipas atas ni lah. Risau tak? Tak risau kan? Siapa ada kipas macam ni kat rumah dia? Bagus kan? Rasa tak kipas tu nampak slow je dia gerak? Oh rasa. Kat atas saya tak ada kipas ni lah. Ada tu aircon tu. Masya Allah. Yang ujung-ujung berpeluh tak? Ui, hebatlah orang Kopeng ni ha. Dia peluh tapi tak ngaku dia berpeluh ha. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca hadis yang ke-16, muka surat 103. Masya Allah. Kalau ikut tanda ni, masa akan jadi singkat. Kita dah baca tapi bagus juga ni. Kita baca hadis yang ke-16 ni. Ini peringatan kita bersama. Ini tentang kita belaka ni, tentang kita semua ni. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil terus qala. Sabar. Qala yang hujung, qala yang depan tu ya. Qala fawaffiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala fa akhbirni 'ani sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian daripada Yahya bin Ya'mar, dia telah berkata, maka dia persetujui kepada kami Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya tiada lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maka Jibril alaihi salam lalu berkata, kalau begitu beritahu kepadaku tentang tanda-tanda kiamat.
Maka Nabi SAW menjawab bahawa hamba akan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang berjalan tanpa kasut dan orang yang bertelanjang lagi miskin, yang hanya mengembala kambing itu berlumba-lumba untuk membuat binaan. Masya Allah. Nak balik dah ke madrasah. Subhanallah, Ustazah sebenarnya nak ucap terima kasih. Tadi Ustazah sempat dengar kamu menyampaikan qasidah, lagu nasyid tadi tu dengan sangat indah dan sangat terbaik. Ustazah mendoakan kamu semua dikurniakan Allah, dijadikan kamu semua Allahumma faqihul fiddin wa alimul ta'wil, Allahumma alimul hikmah, Allahumma ja'alhu minal ulama, minal umara, min hufazil Quran, min ibadikas salihin, minal mujahidin, minal mu'minin al muttaqin. Ustazah doakan anak-anak ni semuanya kamu semua menjadi pejuang agama Allah, menjadi penghafaz Al-Quran dan penjaga agama Allah, menyambung perjuangan Rasulullah SAW, dan kamu dikurniakan isteri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Okey, barakallah. Madrasah mana ni nama? Madrasah Mahat Hafiz Al-Khalidiyah. Barakallah. Okey, masya-Allah. Okey, muslimin muslimat. Hadis ini Nabi memberitahu tentang tanda-tanda dekat kiamat, iaitu Tuan melahirkan, hamba melahirkan Tuan. Apa maksud? Ibu bapa melahirkan Tuan, ataupun ibu melahirkan Tuan, ataupun ibu bapa membentuk Tuan. Ini yang berlaku pada hari ini. Ibu bapa yang tua pun tak mampu nak tegur anak, tak mampu nak tegur menantu. Bahkan kalau nak telefon anak pun hari ini ibu bapa takut ganggu anak. Hari ini ibu bapa yang dah tua umur 50-60 nak tegur sikit, hari tu nampak anak tu pakai ketat, nak tegur. Lepas tu anak ibu ni fikir, kan kalau tegur anak ni tak nak balik, merajuk. Bila anak ni balik kat rumah, duduk dalam bilik tak keluar, tandas duduk kat luar, mak nak ketuk pintu kejut subuh pun takut sekarang. Ibu bapa zaman sekarang. Sebab anak masa kecil okey lagi, sekolah menengah okey lagi. Bila dah makin dewasa, makin pandai dan makin berbisa dalam menjawab. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita fikir-fikir balik, kemungkinan juga daripada didikan kita. Terlalu membesarkan anak, terlalu merajakan anak, terlalu apa sahajalah untuk anak. Sampai anak tu masa kecil tak diberi beban tanggungjawab. Balik sekolah, anak letak macam tu je kasut, mak pun pergi betulkan. Lepas tu ada stokin bergulung, mak pergi kutip. Baju sekolah pun pergi ambil dalam bilik tu, mak yang pergi basuh. Dah siap hidang baru panggil anak makan. Makan. Jom makan. Lepas siap makan, tak apa, mak kemas, pergilah buat kerja sekolah. Mak tahu banyak kerja sekolah, kau penat, tak apa, mak buat. Anak dilayan seperti raja, ibu pula jadi pelayan. Ibu dan ayah pula yang memenuhi segala keperluan anak. Anak tidak dididik untuk berbakti kepada ibu ayah sedari kecil. Anak tidak dididik supaya angkat air untuk ibu ayah. Anak tidak dididik membasuh pakaian ibu dan ayah. Anak tidak dididik untuk hidang makan ibu ayah. Anak tidak dididik untuk urut ibu ayah. Anak tidak dididik supaya tidak menjawab, dan bila nak lintas depan ibu ayah kena tunduk dan sebagainya. Hari ini ibu bapa sangat terbuka dengan anak-anak. Apa yang anak nak, apa yang cucu nak, diusahakan sedaya upaya walaupun terpaksa menagih. Susah sangat nak berkata tidak kepada anak. Sedangkan dalam pendidikan anak, berkata tidak itu jauh lebih baik dan banyak manfaat dengan berkata ya. Bukan kita tak mampu, kita ada duit masa tu, tapi anak minta nak makan itu, kita boleh je nak beli. Tapi sekali-sekala kita jawab, tak payahlah ya, tak payahlah beli, kan baru je makan 2 minggu yang lepas. Anak kita akan frust, anak kita akan kecewa. Mungkin dia akan buat muka,
Sebab dia tahu Umi Abi dia contohnya ada duit, tapi mak ayah dia tak nak beli. Tak ada sebab apa-apa. Tak ada, tak payah. Umi tak nak beli, tak payah. Lain kali. Hari ni tak. Mungkin dia buat muka, tapi itu satu pendidikan. Mendidik anak ini supaya sabar, supaya redha, supaya dia tahu bukan semua yang dia nak perlu dituruti. Sebab dibimbangi hawa nafsu anak ini sangat besar. Semua dia nak dapat. Apa yang dia nak makan nak dapat. Apa yang nak beli mainan semua dapat. Apa yang dia sebut semua diberikan. Akhirnya hawa nafsunya tidak pernah dijinakkan, tidak pernah ditekan. Sebab itu kalau saya tengoklah, saya tengok anak-anak saya sendiri. Kami ada 7 orang anak. Bila kita guna perkataan tidak walaupun tanpa sebab, memang sebab kita tidak mahu memberikan apa yang dia nak. Kadang kita bagi tahulah sebab sekian-sekian. Kalau ada yang tunjuk muka, buat muka sikit, kita boleh tahu kalau muka dia lain, muka dia tak puas hati. Kita akan panggil dia, masuk dalam bilik, kita tanya dia, kenapa muka berubah tadi? Tak adalah, okey je. Bila Umi cakap, tak payah, Umi tak nak beli, tak boleh, Umi tak izinkan, kenapa buat muka? Dia tak ngaku, dia tak ngaku. Lepas tu sampai tahap, dia pun ngaku. Yelah, sebab rasa macam nak sangat, teringin sangat, tiba-tiba Umi tak nak bagi. Saya akan tanya soalan. Dalam banyak-banyak Umi kata tidak, banyak tak Umi cakap ya? Banyak. Bila sekali Umi cakap tidak, seolah-olahnya lupa ya yang sebelum ini. Dan dalam kehidupan kita, sebenarnya bila kita sanggup terima, apabila kita mahu sesuatu tapi kita tidak dapat, ketika itulah hati sedang dibentuk, redha, sabar, sangka baik. Sebab apa? Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka itu ya buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu akbar. Hari ini ibu bapa melahirkan tuan. Anak dirajakan daripada baby sampai kanak-kanak, sampai remaja, sampai dewasa. Tak beri kerja berat-berat, tak beri ni. Kalau saya dibesarkan, saya ada beradik 10 orang. Semualah A to Z tu daripada kecil tu dibuat semua. Apa yang tak dibuat? Sampai baju mak ayah, sampai semualah kena buat. Supaya mahir jari jemari anak kita ni buat kerja. Sebab banyak penceraian berlaku apabila suami isteri tak pandai urus rumah tangga, saling bergaduh. Tak nak buat kerja rumah, ini kerja awak, ini kerja awak, ini kerja awak. Anak lelaki pun perlu dibahasakan dengan berbakti dan buat kerja-kerja rumah. Allahu Akbar. Tuan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Ada satu hari tu, saya dalam perjalanan macam ni lah, lalu highway. Saya pernah cerita banyak kali dah. Dekat highway, berhenti RNR, saya nak pergi tandas. Jadi bila masuk orang ramai, kita macam kena beratur lah sikit. Sebab kita nak tunggu tanda duduk. Tanda cangkung ada, tapi kita nak tunggu tanda duduk kan. Lepas tu saya tengok ada seorang anak. Kita tahulah anak. Dia gesa mak dia dalam tandas. Mak, cepatlah mak. Dengan suara tempik. Mak, dah lama dah ni. Mak buat apa kat dalam tu lama-lama? Orang dah tunggu lama ni. Dengarlah dekat daripada dalam tu suara mak dia. Kejap, sikit lagi. Orang tua, sikit lagi. Mak ni dah lama sangat dah. Ramai orang nunggu kat luar ni. Bayangkan mak ni nak keluar pada tandas, rasa malu tak? Dia kena tempit oleh anaknya daripada luar tandas. Saya menitik air mata. Rasa macam ya Allah, kenapa sanggup anak-anak hari ini tinggikan suara pada mak ayah? Tuan-puan sekalian, ada seorang pensyarah ni, pensyarah universiti ni, dia tengok depan mata dia, dia cerita, ustazah, pelajar saya, masa tu kebetulan selisih dengan saya, pelajar bijak, pelajar cemerlang, tapi Allah nak takdirkan masa tu, dia tak perasan saya lalu, mak ayah dia duduk tepi kereta, dengan dia duduk sebelah mak ayah, dia berdiri tepi kereta, macam itulah mak ayah datang ziarah kan. Dia boleh tinggi suara marahkan mak ayah dia sebab ada barang yang dia suruh beli, mak ayah dia terlupa.
mak tak tulis. Orang telefon hari tu, dia marah tinggi suara, mak ayah tu tunduk. Duk minta maaf dengan anak. Tak maaf lah, nanti mak hantar balik. Orang nak guna cepat tau mak. Marah-marah mak. Allahu Akbar. Ada kisah yang seterusnya, pensyarah lain nak cerita akhlak pelajar-pelajar universiti zaman sekarang. Ada seorang pelajar ni datang jumpa pensyarah ni, dia cerita, dia bagi tahu. Doktor, bukan doktor, dia profesor, perempuan. Prof ni cerita pada saya. Dia kata ada seorang pelajar main ngadu pada saya. Prof, ada seorang pelajar ni, mak dia datang nak jumpa dia, dah seminggu dia tak nak jumpa mak dia. Mak dia duduk mana? Ada numpang bilik dia sewa. Kenapa dia tak nak jumpa mak dia? Pelajar ni lelaki, tak nak jumpa mak. Mak ni orang miskin, datang daripada kampung, naik bas, nak jumpa anak, anak tak nak jumpa. Sebab anak ni malu, tak nak mengaku bahawa itu mak dia. Tak nak mengaku bahawa itu mak dia. Anak ni dah tak balik berbulan-bulan, mak telefon pun tak nak angkat, sampai mak datang daripada jauh naik bas nak jumpa anak ni. Anak tak nak jumpa. Kawan-kawan suruh, gila mak kau ni, itu kan mak aku. Bila profesor ni tahu, profesor ni panggil. Profesor ni cakap, tanya, kenapa awak tak nak jumpa mak awak? Betul tak tu mak awak? Baik awak mengaku, betul ke tak? Kalau tak, saya gagalkan subjek awak nanti. Dia pun mengaku, betul tu mak saya. Kenapa awak tak nak jumpa mak? Mak awak buat salah apa sampai tak nak jumpa mak? Dia pun cakap, sebenarnya saya ada kekasih, ada awet. Kekasih ada girlfriend. Girlfriend saya ni orang kaya. Kereta yang saya guna tu girlfriend saya yang bagi. Dan saya tak bagi tahu. Girlfriend saya ingat saya anak orang kaya juga. Girlfriend saya tak boleh tahu tu mak saya. Kalau tak, saya rasa girlfriend saya tak boleh terima diri saya. Girlfriend saya tak nak. Sebab seorang wanita yang tidak pernah berbakti apa-apa, kerana wanita yang baru muncul dalam hidupnya, dia boleh buang mak. Lepas tu pensyarah ni bagi tahu pelajar, kalau kamu tidak jumpa mak, saya pun tak nak jumpa kamu. Kamu bukan pelajar saya, kamu tak akan lulus subjek ni. Kamu juga tak boleh nak lulus semester ni. Sampai pensyarah ni ugut macam tu lah, barulah dia pergi jumpa mak dia. Allahu Akbar. Kau nak cerita macam-macam cerita, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau kita fikir-fikir bani, nak salahkan anak, betul lah anak pun buat salah. Tetapi ia datang daripada bagaimana ibu bapa mencorak anak-anak tersebut. Kadang ibu bapa dah corak elok dah, dah didik elok dah. Tetapi pengaruh rakan sebaya, pengaruh telefon, pengaruh media sosial, pengaruh filem, pengaruh drama-drama ni, akhirnya mengubah akhlak anak ini menjadi tuan. Akhirnya ibu ayah terpaksa tunduk kepada anak-anak. Na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita dah baca lebih kurang 5 hadis juga, termasuk hadis yang kita tidak baca bersama-sama. 5-6 hadis juga tentang keadaan umat akhir zaman. Mudah-mudahan anak-anak kecil yang kita ada di sini, ibu bapa yang mendengar, nenek-nenek yang turut hadir, ingatkanlah anak-anak kita, supaya dalam mendidik anak, kita perlu didik anak bertuhankan kepada Allah, dan sujud dan rukuk, menjaga solat. Kerana ramai ibu bapa yang didik anak bertuhankan dunia, bertuhankan duit, dan menunduk kepada dunia. Ibu bapa yang memanjakan anak dan beri dunia kepada anak, sampai anak itu belajar bahagia dan gembira dengan dunia. Dapat makan apa yang suka, itulah gembira namanya. Dapat beli apa yang nak beli, apa yang nak dipakai, kasut yang diinginkan, beg yang diinginkan, kita ajar anak kita, itulah gembira, itulah bahagia. Kita tak didik anak kita bahagia gembira bila dia banyak baca Quran, bila dia banyak zikir. Bila anak tu berjaya, kita bukan upah dengan upah yang sepatutnya, kita upah telefon, kita upah gadget, akhirnya anak tu rosak. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan ada dalam fitrah dan suci. Nabi kata, fa'abawahu, maka ibu bapanya lah, an yuhawidani au yunasirani au yumajisani,
Nabi kata setiap anak yang dilahirkan ibarat kain yang putih, bersih, tidak ada dosa. Dia baik. Itulah asal anak tu. Tetapi ibu bapanya lah yang merosakkan anak tersebut. Sehingga anak itu hidup. Anak itu makan. Anak itu tidur, berhibur, mengikut Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Na'udzubillahi min zalik. Dan kita sudahi dengan beberapa amalan. Ini tak panjang lah. Ini adalah doa yang Nabi ajarkan supaya umat akhir zaman dapat berlindung daripada segala fitnah hidup dan juga fitnah mati, dan juga dapat selamat daripada fitnah tu Dajjal, dan juga daripada azab kubur dan azab api neraka. Nabi SAW bersabda, setelah kamu selesai membaca tasyahud akhir dan sebelum kamu memberi salam, maka bacalah doa ini. Nabi berpesan supaya jangan tinggalkan doa ini. Bila waktu baca doa ni? Selepas innaka hamidum majid, tahiyat akhir tu, baca tasyahud akhir tu, innaka hamidum majid. Kemudian jangan bagi salam lagi, lalu bacalah doa ini. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, lindungilah diriku dan keluargaku daripada azab api neraka, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan daripada kejahatan fitnah Dajjal dan kuncu-kuncu Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Carilah doa tu dalam internet. Boleh cari dan suruhlah anak print dan tampallah dekat mana sudut rumah yang kita boleh tengok. Kalau boleh tampal dekat dinding yang kita biasa solat. Kan kita biasa solat ada dinding kan? Kita print, kita tampal. Bila dekat tahiyat tu, sebelum bagi salam baca. Bacalah sebagaimana yang Nabi baca tu. Memang boleh dalam bahasa Melayu, tapi dalam hati je. Tak boleh lafaz, nanti batal solat. Tapi bila kita buat macam tu, lama-lama kita akan hafal. Saya sebut macam ni sebab itu wasiat Nabi untuk umat akhir zaman. Itu doa yang selamatkan kita daripada 5 perkara yang paling kita takut. Sebenarnya kita bukan takut bankrupt, bukan takut suami orang lain ambil, bukan takut itu, takut ini, tak. Ini 5 perkara yang paling kita takut. Takut api neraka, takut azab kubur. Yang kita takut fitnah hidup dan juga fitnah saat mati. Takut mati kita menyembah iblis. Takut mati dan su'ul khatimah. Dan yang kelima, kita mohon perlindungan daripada fitnah Dajjal. Bila kita baca saat kita duduk tahiyat akhir tu, muslimin-muslimah ibu ayah, ia tak jadi makruh sebab mata kita pandang depan, tak. Sebab yang makruh tu kalau mata melilau, tengok sebalik daripada sesuatu yang boleh melalaikan. Tapi kalau tengok kat dinding kita baca, boleh, tak ada masalah. Dan itu adalah waktu mustajab doa. Baca doa sebelum bagi salam lebih mustajab dan lebih afdal berbanding baca doa selepas beri salam. Selepas kita innaka hamidum majid, kita boleh baca apa-apa doa, panjang mana pun boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbi habli minas sali, Rabbi ja'alni muqimas salat. Apa-apa doa yang kita hafal dalam bahasa Arab, hadis Nabi atau firman Allah, kita boleh baca. Waktu mustajab doa dalam solat, ketika sujud dan ketika sebelum bagi salam. Sebab itu Nabi suruh baca doa ini sebelum kamu memberi salam. Dan yang terakhir, amalan membaca dan menghafal. Nabi sebut, barang siapa yang menghafal dan beramal dengan 10 ayat terawal suratul kahfi,
maka ia akan dilindungi dan selamat daripada fitnah Dajjal. Kita mungkin tak sempat jumpa Dajjal, tapi anak cucu kita mungkin sempat. Jadi seorang nenek, siapa nenek atuk kat sini? Siapa dah ada cucu angkat tangan? Ui, kebanyakan dah ada. Nampak muda, macam 30-an je belaka. Sekilas pandang, 2 kilas nampaklah tua. Betul, nampak macam muda-muda, Masya Allah. Nenek-nenek atau atuk hafal sungguh-sungguh 10 ayat awal ni dengan niat supaya anak cucu juga beramal. Saya sangat yakin nenek dan atuk yang sungguh-sungguh menghafal, walaupun susah, umur dah 50-60 susah nak ngafal kan, tapi usaha juga. Yang Nabi pesan 10 ayat terawal hafal, 10 ayat terakhir Nabi pesan supaya baca. Jadi yang sunat hafal ada 10 ayat terawal tu. Sebab apa Nabi pesan? Dan Nabi kata akan dilindungi daripada fitnah Dajjal, segala fitnah akhir zaman. Yang duk takut dalam buku ni yang cerita tentang 40 hadis keadaan umat akhir zaman ni, itulah yang Nabi tinggalkan wasiat supaya hafal dan beramal 10 ayat terawal ni. Di mana di sana ada satu hadis Nabi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal ni, Allah akan pelihara bukan dirinya saja, seluruh ahli keluarganya Allah akan angkat darjat masuk syurga dan angkat darjat di syurga. Sebab itu nenek-nenek yang duduk beramal hafal sungguh-sungguh ni, yang kita duk risau anak cucu kita tu, insya-Allah Allah sangat melihat dan menghargai susah payah atuk nenek menghafal. Menghafal 2 ayat dah lupa ayat pertama. Hafal ayat kelima, semua ayat sebelum tu dah lupa dah. Sebulan nak hafal. Allah pandang, Allah lihat kesusahan dan kepayahan. InsyaAllah asbab ketekunan ibu, ayah, atuk nenek ni, Allah jadikan zuriat keturunan soleh dan solehah. Walaupun hari ni telefon anak, nak, Kak Long, mak nak cakap ni, dah hafal belum 10 ayat awal? Alamak, tak hafal lah, mak dah lah tanya soalan ni, banyak kali dah mak tanya. Jangan kecewa, jangan sedih. Ibu, ayah, atuk, nenek yang soleh-solehah, yang bersungguh-sungguh beramal, Allah akan berikan zuriat keturunan juga satu hari nanti akan beramal. Ikhlas saja kepada Allah dan terus berdoa. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Sama-sama ya. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Subhanallah. Ustazah tahu tak siapa yang paling penat sekali sini? Siapa? Tak ada buat apa? Subhanallah, tak ada buat apa-apa, duduk sebelah, duduk saya saja. Masya-Allah. Ustaz Nasir, kejap Ustaz. Oh, siap ada muzik dah tu kan? Masya-Allah. Terima kasih sahabat menonton secara live lebih kurang dalam 5,000 lebih. Yang hadir secara live lebih kurang 5,000 lebih. Yang hadir di sini lebih kurang 50,000 ada kan? Masya-Allah. Yang tak dapat dilihat pun ramai juga. Masya-Allah. Alhamdulillah, jumpa lagi.